Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah ingin berkongsi satu lagi tajuk dalam bidah hadis untuk tingkatan 4 dengan tajuknya ialah kemuliaan berdikari. Okey, tajuk ni pendek saja ya. Okey, baik. Yang pertama kita tengok sepintas lalulah hadis berkaitan dengan tajuk ini, iaitu an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum khuzmatan ala zahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan wa yu'tiyahu aw yamna'uhu. Maksudnya, jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya untuk dijual, pasti lebih baik dari dia meminta-minta kepada seseorang, lalu orang itu memberinya atau menolaknya. Okay, ini adalah matan hadis dan juga maksud. Baik, kita tengok yang pertama. Okay, untuk soalan yang pertama, nyatakan maksud berdikari. Apakah dimaksudkan dengan berdikari? Baik, bila sebut maksud berdikari, ingat dua frasa ayat itu: berusaha sendiri, dan satu lagi ialah tidak bergantung dengan orang lain. Okay? Ini di sini maksudnya. Berusaha sendiri. Kalau anak-anak jawab berusaha sendiri untuk maksud berdikari, dapat satu markah. Okay. Tambah lagi dengan tidak bergantung kepada orang lain, barulah dapat dua markah. Itu maksud berdikari. Berusaha sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Senang nak ingat kan? Okay, baik. Kemudian yang kedua, soalan kedua, jelaskan dua konsep. Apa beza maksud dengan konsep? Ustazah bawakan di sini apa yang ada dalam maksud, kita boleh jadikan ia sebagai konsep berdikari. Okay, cuba tengok tulisan yang berwarna merah. Okay, tadi Ustazah sudah jelaskan. Maksud berdikari ialah berusaha sendiri. Okay, kita ambil fasa ni, berusaha ni. Okay, berusaha. Okay, kita buat konsepnya ialah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Inilah dia salah satu konsep berdikari. Berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kita ulang balik perkataan usaha ni. Yang kedua, tengok tulisan yang berwarna kuning. Okay. Maksud dia. Maksud berdikari. Berusaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Tidak bergantung kepada orang lain. Okey, untuk konsep, kita masih lagi memegang ayat yang sama. Kita masih guna pakai lagi perkataan bergantung itu. Cuma bezanya, kita ubah depan sikit saja. Iaitu membebaskan diri. Daripada tidak tadi, tidak bergantung ni, kita tukar dia menjadi membebaskan diri daripada bergantung kepada pihak lain. Nampak Nampak macam mana daripada maksud kita boleh bina konsep berdikari. Ustazah ulang balik. Yang pertama, maksud berusaha sendiri ni. Berusaha sendiri. Kita ubah menjadi berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dapat satu konsep. Yang kedua, tidak bergantung kepada orang lain. Tidak bergantung maknanya kita bebas. Kita bebas melakukan sesuatu tanpa mengharapkan pada orang lain. Tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Jadi, konsep di sini ialah membebaskan diri daripada bergantung kepada pihak lain. Tukar sikit saja ayat. Bergantung kepada orang lain, kita tukar kepada bergantung kepada pihak lain. Orang kita tukar kepada pihak. Sikit sangat beza. Tapi sudah memberi konsep untuk berdikari. Kalau anak-anak ulang kaji balik, anak-anak akan nampak bagaimana cara untuk mengambil maksud berdikari untuk kita jawab bagi soalan konsep. Dua saja. Berusaha, bergantung. Ambil, tolong ingat perkataan ni. Berusaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Okey, baik. Kemudian soalan yang kedua sebenarnya. Soalan yang kedua, nyatakan
Okey, soalan kedua ya. Nyatakan pekerjaan para nabi dan rasul. Okey, dalam tajuk kemuliaan berdikari terdapat beberapa orang nabi ataupun beberapa orang rasul yang menyara kehidupan keluarga mereka. Walaupun mereka ini utusan Allah tapi mereka masih bekerja. Okey, antaranya ialah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Daud, Nabi Idris, Nabi Zakaria. Okey, Ustazah ringkaskan untuk anak-anak senang ingat ni, yang bawah ni. Yang bawah ni. Amu ni. Okey. Amu ni kembali kepada A jadi. A ini kembali kepada Adam. Mu kuasa dua ni ialah Musa dan Muhammad. Dua Amu dua. Amu dua. Adam, Muhammad, Musa. Dua. Okey, dua sini juga kita tengok pekerjaan. Apa pekerjaan Muhammad dengan Musa? Iaitu penternak kambing. Pengembala kambing. Kambing. Ini pun kambing. Dua ya. Dan satu lagi, untuk Nabi Muhammad ada dua jenis pekerjaan. Iaitu mengembala kambing dan peniaga. Ustazah sudah susunkan. Pekerjaan untuk Amu ialah P. Bermula dengan P. Petani, penternak, pengembala, peniaga. Semua bermula dengan P untuk Amu ni. Untuk Amu ni. Untuk Amu dua ni, start pekerjaan mereka dengan huruf P. Petani untuk Nabi Adam. Musa, penternak kambing. Muhammad, pengembala kambing. Kemudian Muhammad juga peniaga. Jadi ada P, ada 4 P. Kemudian DIZ. DIZ. Daud, Idris, Zakaria. Ingat perkataan tukang. Ingat perkataan tukang. Diz ni tukang. Tukang apa? Daud. Daud tukang besi. Okey. Idris tukang jahit. Kemudian Zakaria tukang kayu. Kemudian mungkin anak-anak kata, Ustazah, bagaimana saya lupalah Nabi Daud, Nabi Idris, yang mana satu tukang besi, yang mana satu tukang jahit. Zakaria ni tukang kayu. Saya tertukar antara ketiga-tiga ni, antara tukang besi, tukang jahit, tukang kayu. Macam mana nak ingat? Okey, baik. Di sini Ustazah bagi satu cara mudah untuk anda mengingat. Ingat cuma anda perlu hafal these ini. Daud, Idris, Zakaria. Kemudian semuanya bermula dengan tukang. Okey, pertama Daud. Anda ingatlah kepada objek. Abjad, sorry. Anda ingatlah kepada abjad. Abjad kita A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. J, K. Mesti J dahulu baru K. Jadi D, I, Z. Daud, tukang besi. B. B. Besi. A, B. Mesti B dulu dalam abjad kita kan. Dalam abjad A, B, C kita tu B dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J dulu. J, jahit. Kemudian baru K, kayu. Okay, nampak cara nak ingat. Tapi yang penting sekali ingat ni, this. This kena ingat. Mula-mula apa this dulu. This tukang. ABC. Kemudian baru ABC. Supaya tak tertukar. Besi, jahit, kayu. Okey. Baik. Kemudian kita tengok pula soalan yang seterusnya. Terangkan dua kelebihan berdikari. Kalau soalan kelebihan berdikari, Ustazah tak risau. Anak-anak boleh ambil daripada mana-mana aspek. Ni Ustazah sudah ringkaskan menjadi apek. Anak-anak dah boleh ringkaskan. Ambil sama ada nak ambil aspek agama, ekonomi, pendidikan ataupun kemasyarakatan. Terserahlah. Tetapi Ustazah bimbang kalau keluar soalan terangkan dua
kelebihan berdikari dari aspek agama dan ekonomi. Kalau keluar macam tu, anak-anak tak bolehlah nak ambil pendidikan dengan kemasyarakatan ni. Dah salah, kan? Jadi, anak-anak mesti ingat keempat aspek ini. Okey. Baik, sekarang kita tengok dua kelebihan. Yang ini dua kelebihan berdikari secara umum. Yang pertama dari aspek agama, iaitu menjadikan Islam dipandang tinggi. Islam dipandang tinggi. Okey. Kalau jelaskan tak apa dah. Sampai situ pun dah okey. Tapi kalau dah terangkan kata tugasnya, mestilah ada huraian kerana umatnya rajin berusaha. Okey. Menjadikan Islam dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Kemudian dari segi ekonomi, mendapat sumber pendapatan. Mendapat sumber pendapatan. Yang diyakini halal. Itu jadi huraian. Yang ketiga, dari segi pendidikan, aspek pendidikan ialah melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi. Sampai sini. Melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi, itu isi melalui penerokaan ilmu dan kemahiran jadi huraian. Dan satu lagi kemasyarakatan, iaitu memperkasakan daya saing masyarakat. Memperkasakan daya saing masyarakat isi untuk mempertingkatkan taraf hidup. Ini jadi huraian. Okey. Jadi perlu hafal belakang lah. Aspek ni. Agama, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan. Agama ingat Islam dipandang tinggi. Ekonomi ingat pada perkataan sumber pendapatan. Pendidikan ingat kepada modal insan yang berkepakaran tinggi. Kemasyarakatan ingatlah kepada daya saing masyarakat. Okey, dan last kali kita tengok pengajaran hadis. Pengajaran hadis. Okay. Kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Kita hendaklah menjauhi perbuatan meminta-minta demi memelihara maruah diri. Ustazah ambil 2 sajalah. Dalam buku teks ada 4. Di sini Ustazah ambil 2 saja yang senang untuk anak-anak ingat. Ingatlah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal isi walaupun hasilnya sedikit. Yang kedua, kita naklah menjauhi perbuatan meminta-minta. Kat mana yang kita ambil perkataan perbuatan meminta-minta ni? Ada dalam maksud hadis tadi. Ustazah dah bacakan tadi kan? Menjauhi perbuatan meminta-minta. Kenapa? Demi memelihara maruah diri kita. Nak memelihara maruah diri kita, jangan kita mengemis-ngemis, jangan kita meminta kepada orang lain. Sebab kita tak tahu orang lain nak beri ke tidak kepada kita. Okey. Baik, sampai sini saja dahululah perkongsian Ustazah berkaitan dengan tajuk kemuliaan berdikari. Paling tidak pun, kalau anak-anak teringatlah pengajaran hadis tadi, anak ingat pada tema kita, ingat pada tajuk kita. Tajuk kita ialah kemuliaan berdikari. Jadi anak-anak boleh tulis, kita hendaklah berdikari ataupun kita hendaklah berusaha sendiri kerana ia adalah perbuatan yang mulia. Dia adalah amal, kerana ia adalah amalan yang mulia. Ataupun kerana ia merupakan perbuatan yang mulia. Boleh. Tengok pada tema, tengok pada tajuk kita. Berdikari. Ataupun kerana Islam menggalakkan kita berdikari. Kita hendaklah berusaha sendiri kerana Islam menggalakkan kita supaya berusaha. Apa tu tadi? Allah lupa Ustazah. Kita hendaklah berusaha sendiri kerana ia digalakkan dalam Islam. Boleh juga. Tak ada masalah ya. Sebenarnya untuk pengajaran ni tak ada masalah sebenarnya. Tengok apa yang kita faham daripada tajuk tersebut. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.